Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Profesor Dr. Tajul Syuhan Nizam dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Alia Najhah binti Ali Hashim, pemegang kad matrik di 2019-209-1155. Menerusi video ini, saya akan mempersembahkan proses pembuatan tembika. Selepas lakaran saya diluluskan oleh Profesor Tajul dengan sedikit penambahan, saya meneruskan proses dengan perancangan pembuatan tembika. Berikut adalah lakaran-lakaran idea saya yang terdiri pada lakaran asal, lakaran penambahbaikan dan lakaran digital. Saya mempunyai tanah liat berlebihan disebabkan tugas yang sebelumnya. Oleh itu, saya hanya menyediakan slip bagi memudahkan teknik lingkaran. Saya mulakan proses tembika dengan pembikinan tapak yang berdiameter 12 cm. Dalam teknik lingkaran, saya perlu menggetilkan tanah liat, kemudian membuangkan bahagian tepi, kiri dan kanan bagi mengelakkan air trap. Bagi memastikan tanah liat melekat dengan baik, saya menggores tanah liat tersebut, kemudian meletakkan slip. Kemudian saya kepilkan dengan baik dan kemas. Bagi mendapatkan hasil permukaan tembika yang kemas, saya menggunakan pisau dan sudu. Pengintelan perlulah dibuat serata agar permukaan tidak berlekak-lekuk. Apa yang saya pelajari semasa pembikinan tembika amatlah penting untuk kita memastikan bahawa keadaan tembika tersebut berada di dalam keadaan yang boleh dibentuk, iaitu ladder height. Jika dibiarkan, ini akan membuatkan tembika kita mudah merekah dan cepat patah. Semasa proses pengulian, saya dapati bahawa terdapat air trap pada tanah liat saya. Oleh itu, saya perlulah menguli semula tanah liat tersebut agar ia tidak menjadi salah satu punca tembika saya patah. Proses lingkaran hendaklah dilakukan secara berterusan tetapi tidak terus-menerus. Sekiranya proses dilakukan secara terus-menerus, ia akan menyebabkan tembika menjadi tidak kuat dan bentuk menjadi sengit. Cubaan pembuatan tembika saya adalah sebanyak 3 kali, iaitu tembika pertama saya menghadapi masalah retak dan patah. Proses pembikinan tembika yang pertama memakan masa selama 1 minggu. Disebabkan tidak berpuas hati dengan hasil tembika yang pertama, saya pun membuat tembika yang kedua. Semasa pembikinan tembika yang kedua, saya menitik beratkan kelembapan tembika ini. Dalam keadaan apa sekalipun, saya memastikan tembika saya terbalut dengan tuala basi. Setelah saya berjaya mendapatkan bentuk tembika, saya teruskan pembikinan dengan penghiasan tembika. Saya potong tanah liat tersebut kepada bahagian-bahagian yang kecil dan nipis, kemudian tampalkan pada tembika saya. Akhirnya, tembika yang kedua saya siap. Tetapi disebabkan saya tidak berpuas hati dengan bentuk yang tidak stabil, jadi saya pun membuat tembika yang ketiga. Ini merupakan tembika saya daripada dalam. Ragam hias yang saya aplikasikan adalah berbagai dari segi saiz, arah dan ketebalan. Ini merupakan peringkat terakhir sebelum saya mengaplikasikan kepalanya. Seterusnya saya membuat tembika yang ketiga. Sama juga saya menggunakan teknik lingkaran. Pengulian tanah liat saya lakukan di atas polystyrene. Oleh itu, saya perlu berhati-hati agar sisa-sisa polystyrene tidak masuk ke dalam tanah liat saya. Apabila bahagian bawah tembika sudah berada di dalam keadaan ladder height, saya test dengan meletakkan sedikit hiasan. Ini merupakan hasil tembika yang ketiga saya. Dari segi saiz, ia agak kecil berbanding tembika yang kedua sebab saya nak habiskan tanah liat. Seterusnya, untuk proses pengeringan kepada keadaan bone dry, saya keringkan tanah liat saya ni, tembika saya di bawah cahaya matahari. Saya tidak menggunakan hair dryer kerana bimbang ia akan merekah.